Yang Ham pula, dia diperintahkan berhijrah ke benua Afrika. Oleh sebab Ham ni mungkin dia kulit hitam kot, dia melahirkan bangsa Negro. Yang ni 3 bangsa utama yang asal daripada Nabi Nuh dulu ni. Sam melahirkan bangsa Arab dan sekitarnya, Yafis melahirkan bangsa Eropah dan sekitarnya, yang Ham melahirkan bangsa Afrika dan sekitarnya. Macam mana pula bangsa-bangsa yang lain? Bangsa Cina, bangsa India. Setengah pengkaji kata masa banjir besar tu tak semua tenggelam. Yang tenggelam hanya di kawasan Nabi Nuh saja. Di India dengan di China ni dah ada orang dah, mereka ni tak terganggu, kata setengah pengkaji. Kata pengkaji yang lain pula, memang tak ada manusia lain. Yang ada 3 keturunan ni lah, orang Arab, orang Eropah, orang Negro. Tapi kemudiannya mereka ni kahwin campur. Bila kahwin campur, dia lahirkan bangsa India, lahirkan bangsa Cina, kata sebahagian. Jadi orang-orang Turki ni yang mana? Kata sebahagian pengkaji, Turk ni maksud dia orang yang di luar, di sebalik, di luar. Bila kata Turki ni, orang yang hidup di utara dunia ni, dekat Rusia. Daripada Eropah utara sampai ke Rusia, sampai ke China utara. Yang ni yang dikaitkan dengan bangsa Ya'juj Ma'juj. Jadi kesimpulan dia tadi, orang yang tak ada tamadun pun dia hormat orang yang ada ilmu. Jadi dari segi akal, sebab kita bincang dalil-dalil akal, dari segi akalnya ilmu ni memang mulia. Memang mulia. Seterusnya kita lompat sikit. Jelasnya, segala maksud manusia itu terkumpul dalam agama dan dunia. Dan agama tidak teratur selain dengan teraturnya dunia. Dunia adalah tempat bercucuk tanam bagi akhirat. Dunia adalah alat yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala bagi orang yang mahu mengambilnya menjadi alat dan tempat tinggal. Tidak bagi orang yang mengambilnya menjadi tempat tetap dan tanah air abadi. Kita ambil contoh senang. Kita ramai-ramai nak pergi satu pulau. Nak sampai ke matlamat kita, iaitu pulau ni tadi, kita naik perahu. Perahu ni alat. Bila kita faham dah perahu ni alat, jadi kita akan usaha sungguh-sungguh supaya sampai ke matlamat kita, iaitu pulau. Jadi perahu ni kita tamsilkan dengan dunia. Pulau tadi akhirat. Kita dah tahu lah dunia ni alat. Imam Ghazali kata dunia ni alat, perahu ni alat. Bila dia ni alat, kita jangan duk hias, duk sibuk dengan alat. Kita sibuk dengan nak sampai matlamat ni. Yang ni orang yang bagus, yang beruntung. Ada orang matlamat dia perahu ni tadi. Dia kata nak selamat dah, tempat kita nak karam dah. No, masuk dalam perahu. Dia masuk dalam perahu besar, dia rasa selamat. Selesa. Dia selesa, dia leka dalam perahu tu. Yang ni orang yang rugi. Maksud dia leka dengan dunia. Dia bukan nak kejar matlamat tu, dia leka dengan dunia. Jadi dia naik perahu ni tadi, ke mana-mana dia pergi, hanyut ke mana-mana. Hanyut dengan dunia lah tu. Tapi orang yang faham matlamat ni tadi, kita tahu dah matlamat kita pulau. Perahu ni hanya alat. Kita naik alat ni, cepat-cepat kita kayuh sampai pulau. Jadi matlamat kita Allah. Kenapa kita nak sibuk-sibuk tentang dunia? Utamakan matlamat kita tu. Timbul persoalan. Apabila Imam Ghazali cakap macam ni, adakah dia ni menolak dunia? Ni kita jawapan dia sebahagian ni kita dah cerita dah hari tu. Imam Ghazali tak tolak dunia. Ilmu tasawuf tak tolak dunia. Ilmu tarikat pun tak tolak dunia. Ilmu kesufian tak tolak dunia. Orang yang salah faham dia akan kata mereka ni tolak dunia. Salah satu bukti yang kita bagi hari itu, orang kata Imam Ghazali ni tolak dunia. Kalau belajar ilmu dia, belajar kitab dia, kita pakat buang dunia lah semua. Tapi kita ingat balik, Imam Ghazali doakan anak murid dia supaya dapat bina kerajaan di Afrika Utara. Adakah itu orang nak buang dunia? Kemudian dia nak pergi pula nak jadi mufti di sana. Adakah itu orang nak buang dunia? Dah tentulah bukan. Bahkan dia pernah kirim surat kepada pemerintah Afrika Utara, Yusuf bin Tashfin. Masa tu kaum salib ni, orang Kristian ni mengganas dekat Spanyol. Spanyol ni atas, kemudian Selat Gibraltar, bawah tu Morocco, Maghribi. Yusuf bin Tashfin ni kerajaan dia di Maghribi. Apa berlaku di Spanyol tu dia tak tahu je.
Orang Islam kena tindas ke, kena bunuh ke, apa tak tahu je. Sampai Imam Ghazali kirim surat. Bunyi surat dia, sama ada kamu angkat senjata berperang dengan kaum salib, ataupun rakyat kamu angkat senjata serang kamu. Dia bagi kata dua macam tu. Adakah orang macam ni tolak dunia? Tu kita kena faham. Imam Ghazali dia tak tolak dunia. Dan hari ini ada satu lagi bukti. Imam Ghazali ilmu tasawuf, dunia kesufian tak tolak dunia. Di bawah tu bukti dia. Urusan duniawi tidak akan teratur selain dengan amal perbuatan manusia. Amal perbuatan, pekerjaan dan perusahaan manusia itu terbatas pada 3 bahagian. Ini cara Imam Ghazali nak memajukan dunia. Nak majukan dunia, Imam Ghazali dia kata kena ada 3 benda. Yang pertama perkara asas, yang kedua penolong kepada perkara asas, yang ketiga penghias kepada perkara asas. Ini macam mana nak kata dia buang dunia? Kita tengok perkara asas, iaitu perkara pokok. Alam ini, dunia ini tidak boleh tegak apabila pokok ini tidak ada. Kalau benda asas ni tak ada, dunia ni tak boleh membangun. Iaitu 4 perkara. Pertanian untuk makanan, pertenunan untuk sandang, untuk pakaian, perumahan untuk tempat tinggal, dan siasah untuk pentadbiran. Kita tengok pandangan Imam Ghazali ni selaras dengan pandangan moden. Apa dia keperluan asas manusia? Makanan, pakaian, perlindungan, pentadbiran. 4 benda ni orang moden cakap. Imam Ghazali dah cakap lama dah. Kalau kita nak bangunkan dunia ni, mesti ada 4 benda. Yang pertama mesti ada makanan, iaitu pertanian lah, ikut zaman dia tu. Yang kedua mesti ada pakaian. Yang ketiga mesti ada perlindungan, rumah. Yang keempat mesti ada pentadbiran. Kalau tak ada pentadbiran, dia akan jadi kacau bilau orang. Kita tengok kaum Turki, kaum Ya'juj Ma'juj yang dulu ni pun ada ketua. Maksud dia ada pentadbiran, walaupun mereka tu tidak bertamadun.